إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شكرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah pertuan pengarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Shiratal ladzina di kalangan kita al-alim al-allamah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'alim, kata berita bagi penuntut. Tariq at-ta'allum, mana adab bagi orang nak belajar. Kalau di pondok kita ni kena ngaji habis supaya ilmu kita berkat, ya, itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan pentadbir sekalian alam, selawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka berkata muallif rahimallahu ta'ala, tatkala melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntut ilmu pada masa aku, bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ilmu padahal tiada sampai mereka akan maksud-maksudnya. Rajin belajar tapi tak sampai maksud. Jaga apa silap ni, beradab dia tak ada ni. Atau diharamkan akan mereka itu daripada manfaat-manfaat ilmu yang sangat banyak tapi dia tak dapat manfaat tu. Jadi ilmu dia ibarat dicurahkan air daun keladi, dan luahan-luahannya banyak dia tak dapat. Fight limpahan ilmu tu banyak dia tak dapat. Dia belajar tapi tak dapat. Sebab apa? Adab tadi. Dia jaga. Dan dia telah beramal dengan dia dan menghamburkan akan dia. Ilmu tu keberkatan dia paling kurang pun kalau dia tak boleh mengajar pun dia boleh beramal. Ya. Kalau orang minta ilmu tak berkat ilmu dia, dia akan ditolak oleh Ta'ala. Kadang-kadang dia duduk di hutan, dia duduk pun tak belajar dengan dia nak beramal pun payah. Itu tanda ilmu tak ada keberkatan. Berpunca daripada niatnya rosak atau sebagainya. Ya, sebab dalam ilmu pertama sekali kena jaga niat. Ya, niat kita semata-mata lillahi ta'ala. Man talabal ilma liyumariya bi subha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menuntut ilmu Allah Ta'ala tujuan dia liyumariya bi subha, nak bermegah-megah dengan orang bawahan dia, orang bodoh bawah dia lah, konon dia cerdik, ya dia rasa lebih pandai. Aw liyasrifa wujuhan nas ilaih, atau nak memalingkan muka manusia kepada dia supaya ramai pengikut, glamour semua tu. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, silakan tempat duduk dalam neraka jahanam tu. Ya, ilmu agama dan silap niat dia habis. Sebab Nabi pun dipesan kepada kita betul-betul supaya dapat ilmu yang memberi manfaat. Ya, al-alim iza arada bi ilmihi wajh Allah habahu kulli syai, wa iza arada bi an yuksira bil kunus habahu min kulli syai. Orang alim ulama tu bila tuntut ilmu kerana wajah Allah lillah ta'ala, gerun kepada dia oleh sesuatu. Allah Ta'ala beri satu apa? Nur, gerun, haibah dia ada. Sebaliknya kalau dia mencari ilmu jadi orang alim tapi tujuan dia an yuksira bihil kunus, nak menghimpun gedung harta dunia, habahu min kulli syai. Tuan pusingkan dia takut pada orang. Dia takut pada datuk, dia takut pada nenek, macam-macam. Ya datuk, ya tu. Ya, cakap pun macam makan ubi panas tau. Takut. Nyata hukum pun penakut. Jadi ulama penjilat ganjil. Ulama penjilat. Al ulama umana urusul. Ma lam yukhalitu sultan wa idahilud dunya. Fa iza khalatu sultan wa idahilud dunya faqad khanu ar-rusulah fahzaruhum. Ulama tu bukan kecil anak anda. Ulama ni pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan amanah raya dia pegang kan. Amanah nabi-nabi dan rasul dia pegang. Ini bukan kecil anak dia punya amanah dia pegang. Bila dapat jawatan ni dan diaku oleh Rasulullah, bila Rasulullah aku dia, malam yakhalitu sultan wa idahilud dunya. Selama dia tidak, maknanya kalau kita panggil apa?
Kalau Tuan Guni Aziz kan jadi terompah bagi kerajaan punya. Ya, terompah kerajaan pakai dia buat terompah masuk jamban masuk mana. Jadi ulama ampusana wa ampusini kan. Tahu ampusana ampusini. Satu. Dan masuk kepada madiyah, pahaman kebendaan. Kepala otak dia benda. Ilmu agama ada tapi apa? Sedang diracun oleh hubbud dunia. Ya, ketiga itu Nabi kata apa tu? Nabi labelkan ulama je ni, faqad khanu ar-rusula, tu pengkhianat nabi-nabi rasul-rasul. Ya, fahzaruhum, hendaklah kamu takut mana tinggal ulama. Jangan ambil ilmu dia, jangan ambil kenyataan. Sebab tu bersilap belajar ilmu tak berkat dia jadi. Ya. Ya, ilmu tak berkat kita takut dan tak dapat mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ilmu kita nak dekat dengan Tuhan. Habis. Sebab ilmu dia sebagai apa? Alat. Ya, likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu ada jalan. Ya, ada kaifiat, ada cara dia, ada uslub dia. Nak cari dunia ada cara dia, nak menologi getah ada cara, nak ke laut cara dia, nak pomen ada cara dia, semua kerja ada cara, nak tukang. Tapi jalan ke syurga apa? Al-ilm. Jalan ke syurga ialah ilm. Sebab tu kalau tak ada ilmu, no way, tutup jalan habis. Kalau tak cari ilmu, ada juga setengah tu zikir aja tak payah belajar, tu syaitan tu je. Ada setengah ni yang perosak jalan tarekat ni rupa ni. Ya, dia bawa jalan tarekat tapi kata ayah belajar, tarik je syekh zikir lah, syaitan tu. Dia kena jalan dua sayap tu. Ilmu ya, wariyadah mujahadah. Baru jalan terbang dua sayap. Kalau ilmu dia tak ada, kalau ilmu saja tak ada jalan riadah pun sengit tolak dia tak ada terbang. Rohani dia tak ada uruj ila Allah. Ya, dia mana ada dua, ilmu dan amal. Sebab tu Imam Ghazali sebut dan tasnif akhir dia apa dan minhaj al-ilmu wal ibadah wa huma jauharan li ajlihi ma tara tasnif al-musannifin ila akhir. Ya, ilmu dan ibadat dua permata besar. Dua permata ni. Permata kalau tak ambil apa panggil apa? Binatang gitu. Tuan ambil satu permata zamrud, satu permata nilam atau permata apa? Ikutlah rubi ke apa kan, yang harga dia mahal, 1000 satu biji tu 500,000 misalnya. Tonton gaulkan dengan apa? Dengan jagung bagi makan ayam. Ayam makan apa tuan? Dia makan permata ke dia makan jagung? Dia makan jagung sebab dia bodoh. Padahal kalau dia ambil satu permata tu, dia jual 500,000, dia boleh beli jagung sampai Singapura tuan. Beli susu jagung. 7 keturunan tak boleh makan. Tapi dia bodoh binatang. Jadi kalau orang yang tak cari ilmu tu manusia paling bodoh. Ya. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Dia pesan kepada kita. Ya. Allah. Pesanan bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ya. Man fata ta'limal ilmi waqta syababih fakabbir alaihi arba'an wafatih. Wallahi ayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibari zatih. Ya. Itu pesanan besar daripada Al-Imam Syafi'i. Barang siapa yang luput menimba ilmu waktu hidupnya, waktu syabab, mana waktu muda dia, waktu hidup dia lah. Ya. Maka kau takbirkan dia 4 takbir. Semayang apa 4 takbir tu? Mana orang tak mencari ilmu ni ditasbihkan Imam kita Syafi'i macam mayat, apa tak guna kan? Mayat balik tonggeng dalam longkang pun jumpa apa tak ada kan? Begitulah taraf hina kalau orang tak cari ilmu Allah Taala. Ya, fakabbir alaihi arba'an wafati. Wallahi, demi Allah Imam Syafi'i bersumpah, hayatul fata bil ilmi wat tuqah. Hidupnya pemuda dengan ilmu dan bertakwa. Iza lam yakuna, dua ni kalau tak ada, la'tibar, tak ada harga langsung. Ibarat bangkai, walaupun jutawan meliana harta banyak, macam bangkai hidup tak ada guna. Ya, itu pandangan. Sebab Imam Syafi'i bila anak murid yang belajar dengan dia kan, tengok kawan-kawan sahabat lain kalau kita dah ada kereta, dah ada apa kan, Imam Syafi'i kata fa'agmil absar, kejamlah mata kamu, watak pandangnya, fa innal ilma khairul mawahib. Ya, ilmu tu sebaik-baik kurniaan Allah Taala. Ya, satu ilmu tu tak nak nilai dengan harga dunia tu. Sebab Imam Ali ataupun Sayyidina Ali karamah wajhah kata, kalau orang tu mengajar kau satu huruf je, satu huruf dia kenalkan kau alif je, maka dia layak jual kau sebagai hamba. Menunjuk apa? Ilmu tu tinggi. Ilmu tu tinggi dan habis tu. Tapi nak dapat dia bagi ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat, dapat beramal, dapat ikhlas amalan dia, dah dapat merangkai kerohani dia dengan Allah Ta'ala, sehingga dia jadi orang yang diterima Tuhan. Itu ilmu manfaat. Maka ada adab dia kena jaga. Sebab kadang dia belajar tapi tak ada adab, jadi ada ilmu
Jadi ulama tapi jadi ulau dalam semak gitu. Dia tak beramal dengan ilmu dia. Tak ada kudwah, kat dia tak ada contoh nanti. Habis. Sebab tu syarat besar ulama pun dan dia kena ada apa? Khasyah, gerun. Kalau batin hati dia tak tergerun dengan Tuhan, itu kan ulama. Itu ulama dunia tak boleh pakai kan. Dia mesti ada gerun dengan Tuhan. Ulama tu sifat dia tu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya gerun adalah di kalangan ulama. Maka daripada ayat ni ulama bahasa tekan ada man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Siapa yang tak gerun dengan Tuhan tu bukan orang alim. Bawa lah kitab lori pun. Dia macam kamasalil himar yasbiruna asbara. Macam himar dia menanggung kitab ni. Habis. Dan dia telah beramal dengan dia dan menghamburkan akan dia. Dia dapat beramal paling kurang. Lagi baik dia dapat menyambung lidah Rasulullah SAW. Baliuni'au walau ayatan. Sampai ke aku walaupun satu ayat. Sampaikan. Itu mana? Kerana tersalah mereka akan jalan. Mana ada adab menuntut ilmu dia tak jaga. Dan meninggal mereka itu akan syarat-syarat dia. Waktu Al-Imam Asy-Syafi'i dia berdoa. Ta'ala, ya Allah engkau tutuplah. Jangan bagi aku nampak kesalahan guruku. Imam Syafi'i doa, ya Allah engkau tutup, jangan kau bagi nampak aku kesilapan guruku. Sebab ingat, guru kita macam mana hebat, wali pun dia bukan Nabi dan Rasul. An-nas la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia selama nama dia manusia, dia tak sunyi dari salah dan silap terlalai. Ulama pun gitu kan. Tapi dia tak jadi, mana taraf dia tu jatuh ke bawah sangat. Mana dia sekadar gulungan mahfuz. Tak kena cepat dosa, ditarik balik. Kita ni pula bila ulama dah silap, kita label ke dia terus. Kita datang nak cari-cari ulama. Saya nak cabarlah siapa boleh cari seorang ulama yang dia tak ada dosa. Kat sini aku nak tengok muka dia. Aku nak cermin muka dia. Mana ulama yang tak ada dosa ni? Mana guru yang tak ada tersilap? Tapi kesilapan dia bukan sebagai amalan tetap, kadang-kadang tergelincir, tersilap. Kadang-kadang dengan tersilap dia naik balik. Maksiatun awrasat zullan wan kisar khairun minat ta'a awrasat istikbar. Rikam kata kan, maksiat, dengan sebab maksiat dia jadi hina diri dengan Tuhan, terangkat balik. Lebih baik orang ni daripada orang buat taat, dia rasa takabur. Iaitu makna benda kena tengok betul-betul. Buat Imam Syafi'i doa tu, ya Allah kau jangan tunjuk pada aku kesilapan guruku. Sebab guru dia tersilap, kadang-kadang dia tersilap, kadang-kadang dia terlalai sikit. Jangan yang tu kita nampak, yang baik dia kita tak nampak, yang tak baik sikit nampak. Betul kita jaga bubu-bubu. Habis ilmu kita tak berkat. Sebab ulama dulu dijaga tuan. Kerana tersalah mereka akan jalan dan meninggal mereka itu akan syarat-syaratnya. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya nasaya sosat ia, dan tiada mencapai ia akan maksud, sama ada maksud itu besar atau kecil. Lalu berkenan aku, kata Tuan Pengarang ni, dan kasih aku bawa aku menyatakan bagi mereka itu akan jalan belajar dan aturan atas kadar yang aku lihat pada beberapa kitab yang dan kasar yang aku dengan daripada guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmah hal keadaan. Aku berharap daripada orang-orang yang gemar padanya akan berdoa bagi aku, kata Tuan penterjemah, dengan kemenangan dan kelepasan pada hari kiamat. Kemudian daripada istihara aku akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan penterjemah kita Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad rangkul iaitu Lenggih Fatani yang terjemahkan kitab ni daripada Ta'limul Muta'alim, Tariqut Ta'allum. Habis. Dan demikianlah juga para hamba menterjemahkan harap seperti barang yang berharap oleh muallif Tuan Pengarang daripada apa? Mereka-mereka memandang kepada ini terjemah dan membaca dia, juga membetulkan daripada kalau tersalah tersilap, kemudian daripada ta'ammul, mana perhati semak tu betul, kata ada tersilap dengan ikhlas betul kan, yang halus. Dan demikian sangatlah ada. Kerana pernah hamba belum biasa pada ilmu terjemah dan juga pada lugah Arab. Masya Allah. Orang dulu tawaduk orang ni alim besar, boleh tak mengaku dia alim. Kita tawaduk orang dahulu Masya Allah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihil unib wa huwal musta'an. Dan paslun bimahiyatil ilm wal fiqh wa fadlihi. Tajuk akan datang insyaAllah dibincang
menyatakan hikmat, hakikat, ilmu itu apa semua, dan fik apa dia, dan kelebihan-kelebihan dia. Ya, wallahu a'lam.